Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden dan pahala berterusan menanti anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atahaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa rafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ كَانَ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ. صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس برب العالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Haji, Puan Hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para penonton, akan langsung kita pada petang ini satu program secara virtual yang diusahakan anjuran daripada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Sri Gombak, Selangor Darul Ihsan. Dan insyaAllah pada petang yang penuh kebahagiaan ini, saya telah diberikan satu tajuk untuk kita kongsikan bersama sebagai satu perkongsian untuk kita tanamkan sebagai satu muhasabah diri kita insyaAllah sebagai umat Islam. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggungjawab yang cukup banyak, paling tidak sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tajuk diberikan kepada saya ialah kesatuan umat mendepani cabaran akhir zaman. Ya, itu saya ulang balik, kesatuan umat mendepani cabaran akhir zaman. Di bertajuk ini saya teringat di sebuah lokasi yang cukup penting di Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak sahlah kalau kita tidak singgah di beberapa masjid-masjid utama di Madinah. Antara masjid yang cukup penting di Madinah iaitu sebuah masjid yang diberi nama Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah. Jarak masjid ini dengan perkuburan Baqi' di Masjid Nabawi lebih kurang 385 meter. 385 meter, dan masjid ini berada di Jalan Malik Fahad. Kenapa saya relate masjid ini dengan tajuk perbincangan kita? Masjid ini menceritakan bagaimana kisahnya, bagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa di masjid ini. 3 doa Rasulullah, 2 Allah terima, 1 daripada doa Rasulullah Allah tolak. Yang pertamanya, Nabi pernah meminta agar tidak dibinasakan umat ini dengan kekeringan dan kelaparan. Nabi berdoa agar umat Islam, umat Nabi Muhammad ini tidak ditimpakan, dibinasakan dengan kekeringan ataupun kemarau dan juga kelaparan. Dan kita lihat dalam siri perjalanan hidup umat Nabi Muhammad. Pernah di Somalia dulu, saya lihat dalam video, apabila lembu berak najis tu belum sampai ke tanah, orang dah pakar-pakar ambil najis tu masuk dalam mulut. Kenapa? Kebuluran. Tetapi masanya tidak panjang. Akhirnya Allah turunkan hujan. Ketika itu manusia dia nak sesuatu untuk disumbatkan dalam mulut, dalam perut. Bukan sebab sedap, tetapi kebuluran. Dalam keadaan akhirnya Allah berikan hujan turun dan bantuan makanan sampai ke Somalia akibat peperangan Somalia. Kerana doa Rasulullah SAW yang telah Allah perkenankan agar umat ini jangan dibinasakan dengan
kebuluran, kelaparan, kekeringan. Allah terima. Yang keduanya doa Rasulullah SAW di Masjid Al-Ijabah Madinah ini, iaitu Rasulullah meminta agar Allah tidak membinasakan umat ini dengan tenggelam. Maksudnya seperti tenggelamnya bumi ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu di sana ada tsunami 2014 di Aceh, telah mengorbankan lebih 124,000 nyawa. Di Aceh saja pengorbanan jiwa telah berlaku. Di beberapa buah tempat kita lihat, saya sampai di Palu, Makassar, bukan saja Allah bagi tsunami di pantainya, pantai Talisir, tetapi Allah bagi gempa, dan Allah bagi di tempat nama Balarua, Allah lipat bumi bawah ke atas, atas ke bawah. Di sebuah tempat lagi Allah bagi di sini, berlakulah likuifaksi. Apa yang berlaku? Tanah itu mengalir jadi lembut. Di dalamnya masuklah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan menjadi kubur yang luas sampai hari ini. Dalam keadaan Allah beri, namun Allah tak musnahkan dalam keadaan secara total sebagaimana umat terdahulu. Allah perkenankan. Yang ketiga, Nabi memohon tetapi Allah tak perkenankan. Yang ketiga, permintaan Rasulullah SAW, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan umat ini bersatu, jangan berbalah, jangan bersengketa, jangan berselisih, jangan berperang antara satu sama lain. Tetapi doa yang ketiga, Allah tidak memperkenankan doa Rasulullah SAW agar umat ini bersatu. Umat ini akan bersatu nanti apabila turunnya Nabi Isa alaihissalam, apabila berjaya membunuh Dajjal sebelum kiamat. Dan sebab itu dalam sepotong hadis Nabi menceritakan bahawa Rasulullah memerintah di atas dipanggil khilafatun nubuwah, sebagai pemerintahan kenabian, nubuwah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Selama 10 tahun di Madinatul Munawwarah apabila Rasulullah berhijrah, dia berikan tampuk kekuasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW lepas wafatnya baginda SAW, umat Islam duduk di bawah khilafah ala manhajin nubuwah, iaitu pemerintahan yang duduk di bawah manhaj ataupun bentuk model pemerintahan nubuwah yang dipimpin oleh Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin yang keempat. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tahun 13 Hijrah, bawa ke zaman Sayyidina Umar Al-Khattab 23 Hijrah, diteruskan pula selepasnya selama hampir 12 tahun Sayyidina Uthman Ibn Affan, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berakhir pada 35 Hijrah. Nak sebutnya apa? 35 ke 40 Hijrah. Nak sebutnya apa? Ini dipanggil khilafah ala manhajin nubuwah. Lepas dari ini kata Rasulullah SAW, kamu akan hidup, kamu akan nampak pemerintahan yang dipimpin, yang dimulai dengan satu dipanggil mulkan a'adhan, iaitu pemerintahan raja mutlak. Bermula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beralihnya daripada Umayyah kepada Abbasiyah, kepada beberapa bentuk khilafah dinasti yang ada di atas muka bumi ini, dan berakhir dengan khilafah Osmaniyah yang jatuh di Turki 3 Mac 1924. Ini yang disebutkan mulkan a'adhan yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah SAW memberitahu kamu akan duduk di bawah kerajaan yang dipimpin oleh nafsu, iaitu mulkan Jabariyah, dengan ideologi manusia yang mana kita sekarang duduk di dalam. Kenapa kita membincangkan akhir zaman? Nak ataupun tidak, kita duduk dalam keadaan akhir zaman, dalam mendepani akhir zaman. Yang mana dalam keadaan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebelum nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang akan membunuh Dajjal, yang akan memerintah kembali umat Islam itu bersatu. Di zaman pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, yang memerintah dengan penuh keadilan selama hampir 40 tahun. Digambarkan dalam hadis Nabi, meriahnya ketika itu tidak ada orang mencuri, tak ada orang membunuh, rezeki yang melimpah ruah, dalam keadaan buah rumai, buah apa? Buah delima. Besarnya buah delima itu kulitnya
Sebiji buah delima boleh makan sampai 15 ke 20 orang. Besarnya buah delima. Tak ada ketika itu orang duduk dalam keadaan yang serba kekusutan, kerisauan, ketakutan tak ada. Sebelum berlakunya kiamat. Jadi kita ni nak ataupun tidak, 2021 kita hidup di zaman in between, di antara kerajaan yang dipimpin oleh Raja Mutlak yang jatuh pada zaman Khilafah Osmaniyah di Turki sehingga berlakunya akhir zaman. Kita di tengah. Apa gambaran Rasulullah SAW dalam keadaan kita di tengah-tengah? Kita hidup dalam keadaan yang cukup sukar. Sebab itu kita akan bincangkan beberapa perkara cabaran-cabaran umat Islam. Kemuncaknya cuba kita nak datangkan, kita nak come up dengan apakah solution yang kita bawa. Lebih-lebih kita yang duduk dalam institusi pendidikan. Sektor pendidikan ini disebutkan pada hari Jumaat. Nanti kita kupas insya-Allah. Jadi dalam keadaan ini sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar di luar sana, apa yang kita nak sebut ialah apabila dalam keadaan ini kita di akhir zaman, Rasulullah menyebut al-qabidu ala dinihi yawmaidin kaqabidina ala al-jamr. Orang-orang yang duduk pada zaman ini, pada zaman di hujung yang kita sedang duduk ini, seperti kalau sesiapa nak memegang Islam, seperti menggenggam bara api yang panas. Tak percaya cari bongkok, kita genggam bongkok yang sedang membara. Maknanya apa? Dalam keadaan menggenggam bara api yang panas. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut takabidina ala syauq, seperti menggenggam duri yang tajam. Payahnya nak kita memegang Islam. Kenapa? Sebab dalam keadaan ini Nabi kata dalam hadis yang lain pula, pada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada wa tuba lil ghuraba. Islam itu bermulanya gagal. Maksud gharib kat sini ada dua maksud kata ulama. Pertama, sedikit. Islam bermula sedikit. Ketika Nabi dilahirkan di semenanjung tanah Arab, dalam keadaan umat Islam ketika itu Nabi seorang-seorang membawa Islam. Anak yatim piatu dikirimkan oleh Allah di semenanjung tanah Arab. Dalam keadaan manusia ketika itu dipanggil zaman jahiliyah. Dan sebut jahiliyah, sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermakna bodoh. Sebab itu kalau kita rujuk kepada Al-Quran, kita ambil, kita quoting perkataan jahiliyah. Pertama kita jumpa dalam surah namanya surah Ali Imran ayat 154. Surah ketiga, juzuk yang keempat. Allah menyebut yazununa billahi ghairul haqqi zannal jahili. Perkataan jahiliyah disebut dalam surah Ali Imran ayat 154. Mereka memberikan sangkaan buruk kepada Allah dengan sangkaan buruk Arab jahil. Yang kedua, Allah menyebut perkataan jahiliyah dalam surah Al-Ma'idah. Ayat berapa? Ayat 50. Surah yang kelima, juzuk yang ke-6. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukuman jahiliyah yang mereka inginkan? Siapakah yang lebih hebat, yang lebih mahir, yang lebih pandai dalam mengatur urus hidup hamba-hambanya, makhluknya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dua. Yang ketiga, Allah sebut perkataan jahiliyah, iaitu dalam ayat yang dipanggil Suratul Ahzab. Suratul Ahzab ayat 33, surah 33, juz 22. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja jahiliyatil ula. Perkataan jahiliyah disebut. Dan yang keempat Allah sebut dalam surah pembukaan, Suratul Fath ayat 26, surah 48, juzuk 26. Idza ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Dan semua perkataan jahiliyah di sini di zaman Rasul dilahirkan tidak menjurus kepada bodoh. Sebab itu terjemah bahasa Inggeris dipanggil the age of ignorance. Ignore bukan bodoh.
Ignore ni orang yang menolak kebenaran. Degil. Kalau kita kata kat anak kita, belikan mak garam kat kedai, dia pada tahu, itu ignore. Orang panggil, buat dono kat orang kampung. Don't know tu, bahasa Arab, bahasa orang putih. Buat dono, maksudnya don't know. Maknanya buat buka badan. Orang dah tahu, buat tak tahu. Sebab tu bahasa Arab ada jahala, ada jahala, ada tajahala, ada jahala, jahil, tak tahu. Tajahala, buat jahil. Ada jahilun, ada mutajahilun. Jahilun, dia jahil. Dan jahil pula ada jahil yang berlapis, ada jahil yang masih, yang mudah, ada yang murakkab. Sebab tu kalau kita tahu yang kita tak tahu, kita nak solat, tak ada ilmu solat, kita belajar boleh solat. Tetapi orang yang tak tahu dia nak solat, dia tak tahu yang dia tak tahu. 2 kali tak tahu, macam makan tahu. Orang ini dia tak boleh pergi jauh. Sebab dia berlapis kebodohan dia, kejahilan. Dan sebab itu perkataan tadi, jahiliah disebut oleh Allah tidak menjurus pada bodoh. Sebab itu seorang ulama hadis kepada Said Qutb, Muhammad bin Qutb, dia tulis sebuah buku bertajuk Jahiliyatu Qarnil Ishrin. Jahiliyah abad ke-20. Dia kata, ramai yang menganggap jahiliyah zaman tersebut ialah fatratun zaman muayyanatun, zaman yang mana Rasulullah lahir, itu zaman jahiliyah. Sebenarnya kata dia, jahiliyah tidak boleh didefinisikan, ditakrifkan, disempitkan skop jahiliyah di zaman Nabi saja. Sebab jahiliyah itu akan berterusan sampai hari kiamat sekiranya manusia itu menolak kebenaran yang telah didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pertama saya sebut tu tadi, perkataan asing, gharib, maksudnya Islam tak ada. Islam minoriti di zaman Rasulullah dilahirkan. Dan maksud kedua kata ulama, Islam itu bermulanya asing, datang, Islam tu pelik. Pakai tudung lapor sikit, ustazah ke? Nampak nampak orang sembahyang 5 waktu pergi masjid, nak kiamat ke? Padahal benda-benda ini, benda yang biasa. Dan maksudnya kau ni, pergi masjid 5 waktu, ini ordinary Muslim. Sebagai manusia biasa yang namanya Islam, pergi masjid sembahyang 5 waktu, hanyalah ordinary, bukan ekstra tak. Yang nampak tu besar, dia boleh istiqamah pergi balik masjid orang lelaki sembahyang berjemaah. Di samping dia menjaga sunat-sunat rawatibnya, itu hanya ordinary Muslim. Extraordinary, malam orang tidur dia bangun. Dia qiyam, dia tahajud. Dengan apa dia buat itu extraordinary. Orang baca Quran, nak kiamat ke? Ini orang yang tak faham. Ataupun buat apa tak faham. Baca Quran merupakan rutin umat Islam biasa. Umat Islam yang luar biasa menghafaz Al-Quran. Al-Quranu yamshi ala ra'd. Sebab itu bila kita sebut tentang Al-Quran, itu perkara yang luar biasa. Sebab itu dalam hal kehidupan kita ini, kita nak jadi orang biasa atau luar biasa, ialah pilihan kita. Sebab itu makna hidup ini, life is memilih. Kita nak memilih. Kita nak memilih jadi manusia biasa atau luar biasa kita. Kita jadi orang yang melangkah sejarah. Jangan jadi orang yang membaca sejarah. Sebab syurga itu bertingkat-tingkat. Carilah yang paling atas kerana tak semua orang boleh duduk yang paling atas. Sebab tu, the chosen one. Sebab tu bila kita menceritakan tentang isu ini, bahawa nak sebut bahawa akhir zaman memegang Islam itu satu perkara yang pelik, yang sukar, seperti menggenggam bara api, seperti menggenggam duri yang tajam, digambarkan oleh hadis Nabi. Berapa hadis nak? Dengan Quran. Apatah lagi ada hadis lain yang menyebut, daripada Sauban radhiyallahu anhu, Nabi menyebut dalam sepotong hadis, yushikul umat antada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Akan sampai kepada umat aku, dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masa, satu zaman, satu ketika, kamu melihat umat Islam itu dikepung, dikeroyok, diratah, dimamah dengan begitu lahap, seperti makanan yang dihidangkan dalam talam
Ketika orang itu dalam kepuluran, dia ratah dengan begitu lahap. Dalam keadaan itu sahabat bertanya, faqala qail hal min qillatin nahnu yawma idin bal antum yawma idin kathir walakinnakum musa'un ka musa'is sayy. Lalu seorang sahabat berdiri mengatakan, ya Rasulullah, adakah ketika itu kami tidak ramai? Adakah kita tidak banyak? Rasulullah kata, kamulah yang paling ramai. Yang paling ramai umat Islam kat mana? Jiran kita lah, Indonesia. Paling ramai dalam dunia. Indonesia ni punya, kita pergi Mekah 8 jam ke? Kalau kita naik kapal terbang daripada Aceh, Sumatera, sampai ke Irian Jaya, dia punya masa dia macam kita naik kapal terbang pergi Mekah daripada KL pergi Mekah. Nak cerita luas tak kecilnya, bukan luas tak besar, luas tak kecilnya Indonesia. Dalam keadaan subhanallah, Allah jadikan umat Islam cukup ramai. Tetapi kata Rasulullah, ramainya kamu itu seperti buih-buih di laut apabila datang musim banjir. Nampak banyak buih tetapi tidak ada kekuatan. Seperti buih-buih yang terapung. Lalu dalam keadaan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW dan kita duduk dalam suasana ini. Dan cabaran-cabaran kita pada hari ini kita lihat sahabat-sahabat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, cabaran yang pernah berlaku di zaman Rasulullah dilahirkan, iaitu pertama sekali ialah cabaran akidah. Nanti kita datang dengan cabaran akidah. Dalam keadaan Nabi lahir, keliling Kaabah itu lebih kurang 300 biji berhala yang besar-besar yang disembah oleh nenek moyang. Kita pergi hari ini, subhanallah, satu suasana yang cukup menyedihkan hari ini. Bila tengok hari itu, Kaabah tak ada orang rawat. Satu gambaran yang cukup menakutkan, yang paling scary sekali. Sebab itu, kalau kita belajar geografi, bahawa pusat bumi kita panggil Greenwich. Tapi kalau kita belajar, kita rujuk surah Asyura, aksi bumi ini lekam. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Yang disebutkan Ummul Qura. Al-Quran disebutkan dalam bahasa Arab kepada Rasulullah SAW untuk memberi iman kepada penduduk Ummul Qura Makkah. وَمَنْ حَوْلَهَا, dan negeri-negeri sekitar daripada Makkahul Mukarramah sebagai pusat. Sebab itu negeri yang cenderung ini sekian lagi yang Sweden, kadang-kadang sampai tempat yang tak ada, matahari tak sampai, macam mana nak kira solat, macam mana nak kira puasa. Rujuk kepada negeri yang paling hampir, yang kedua, rujuk kepada Makkah. Sebab Makkah itu pusat bumi. Sebab itu Allah jadikan, dia kaedah kiamat dia macam ni. Kalau kita tengok Makkah tak stabil, negeri keliling mesti tak stabil. Sebab itu bila berlaku gempa-gempa keliling Kaabah, keliling Mekah, negeri keliling itu akan musnah. Dia umpama seperti gasing yang berpusing. Gasing ni bila dia akan gelo? Bila dia bakar. Sebab itu bila orang tawaf keliling Kaabah, dia menyutralkan, dia mengimbangkan kawasan sendiri. Sebab itu Allah katakan solat kat situ satu waktu sama dengan Masjid Khaliyah 100,000 waktu. Tengok Kaabah, tengok saja 20 rakaat. Solat dulu. Tawaf 60. Allah turunkan 120 rakaat. Dan sebutnya apa? Apa yang orang buat aktiviti di Makkah digandakan untuk mengimbangkan keadaan dosa-dosa yang orang buat luar dari Makkah. Orang berjudi di Las Vegas, orang berzina di Bangkok, orang rasuah di Thailand. Ini dalam keadaan apa? Diseimbangkan dosa-dosa dengan gandakan ibadah di dalam. Dan sebab itu saya sebut, bila mana kita lihat Kaabah tak ada orang yang tawaf, tiba-tiba kita kat sini boleh menyanyi, dengar masa itu. Orang ini sudah hilang sensitivity. Sebab itu dalam keadaan ini kita kena lihat dalam keadaan apa? Rasulullah lahir di Makkahul Mukarramah
dalam keadaan keliling Kaabah itu ada berhala. Maka kalau kita duduk dekat Kaabah, depan Kaabah, kita tengok Kaabah. Cuba kita bayangkan ketika Rasulullah yang hancurnya, sedihnya Rasulullah melihat rumah Allah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam, ketika itu ada berhala. Sama-sama rasa macam mana? Kita tak rasa apa? Sebab itu orang ni, saya dulu ada travel agent. Sebab ini habis college. Sebab saya travel agent kecil saja. Tapi kawan-kawan yang charter, yang dah ambil hotel setahun, terbang setahun, lagi college. Tidak bayar semua. Kita ni kecil tak apalah. College pun, yelah, orang sekolah tinggi jatuh, exam itu kan susah. Orang sekolah rendah, exam itu tak susah. Orang banyak tinggi jatuh kan sakit. Cuba kita jatuh atas kerusi itu. Sakit tak sama dengan jatuh atas sini. Sebab itu bila mana berlaku, dia Allah berikan. Tak semuanya, bila kita tengok pengalaman kita bawa orang haji umrah. Ada seorang itu, bekas gangster. Bertasuri. Bila iktimak itu, nak tahu apa. Baru sebelah kanan ni kan buka. Aku rumah ni. Dia kata apa, Ustaz? Saya takut tak nampak Kaabah, Ustaz. Takut tak nampak Kaabah, Ustaz. Lalu sampai saya kata, tak apa. Saya bawa sampai depan Kaabah. Kalau saya kata buka, mata buka. Sampai saya pimpin. Sampai depan Kaabah, kalau salah saya kata buka mata. Dia buka, dia nampak Kaabah. Menjerit, menolong, ya Allah. Ustaz, saya nampak Kaabah, Ustaz, saya nampak. Dia kata apa? Ya Allah, aku nampak, ya Allah, aku nampak. Aku dosa banyak, ya Allah. Banyak dosa aku, ya Allah. Aku minta maaf, aku berzina, aku berjudi. Semua dosa dia sebut. Orang yang bertatu, yang datang dalam hati dia nak bertaubat, Allah bukakan pintu-pintunya. Menangis di hadapan Kaabah, menangis di hadapan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sahabat-sahabat. Dia ada sentimental value. Sebab itu bila orang tu tengok dia tak menangis, tak rasa sesuatu. Sama ada orang ni tak ada perasaan atau hati dia sudah Allah keraskan sehingga dia tak merasakan apa dia. Kesyahduan touching dia tidak boleh tak rumah. Agak-agak macam mana ketika Rasulullah SAW lahir, dia melihat tempat nenek moyang ibu yang beriman bertawaf, tiba-tiba ini dia itu ada Kaabah. Di kiri Kaabah itu ada berhala yang besar. Dan saya, dia merupakan satu perkara yang cukup benda, dia cukup berat di hadapan ataupun dalam hati Rasulullah SAW. Sebab itu yang pertama saya sebut ialah cabaran kita akhir zaman ini, akidah kita. Kalau zaman Rasulullah itu terang-terang mereka itu menolak Islam. Tapi saya nak sebut ialah zaman hari ini, sahabat-sahabat tengok tak media sosial. Facebook ni orang tua je. Orang muda tak main Facebook. Kenapa orang budak-budak dia tak main Facebook? Dia tahu mak ayah dia kenapa. Budak-budak dia main lari. Dia pagi-pagi nak TikTok dah. Yang sebutnya adalah cuba kita tengok kata-kata yang saya lihat cukup berbahaya. Apa dia? Cuba tengok. Apa yang mereka tulis dalam Twitter. Apa yang mereka tulis dalam yang mereka sebut. Saya dulu Islam tapi saya terasa dengan kawan-kawan ini saya pun sekuat agama. Dulu aku Islam tak main lari, aku dah murtad sehodoh. Cuba tengok dalam page tertentu, community tertentu ada Malaysian ethics. Tengok. Malaysian ethics. Proud become murtad. Warung ethics. Ini semua budak-budak Melayu Islam. Nama Muhammad, nama Qasim, nama Ali, nama Osman. Inilah kata-kata mereka. Sebab itu dalam keadaan akidah dia bukan saja sudah rohid, tetapi ada satu benda lain.
cabaran akidah yang kita tak perasan. Iaitu satu lagi yang dipanggil al-irtiyab. Al-irtiyab. Apa al-irtiyab? Yang ragu-ragu dengan agama. Ragu-ragu ini satu penyakit yang merosakkan akidah. Sebab itu akidah itu bukan matematik. Anak kita matematik 99.9% distinction dia. Tetapi akidah, iman 99.9% terpandang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dia bukan musasah, kalau ditutup dibuka bercampur-campur. Iman dia kena 100% keimanan pada Allah. Al-i'tibadu al-jazim. Dia 100% solid, boleh. Dia tak boleh kuat walaupun kosong. Tetapi hari ini telah apa yang kita lihat apabila umat Islam pada hari ini cabaran, apatah lagi dia tak ada didikan. Yang kedua, cabaran politik, cabaran kekuasaan, yang mana akibat daripada perpecahan umat Islam sejak dulu lagi. Kita lihat 1253 bila masuknya tentera Tatar dalam Baghdad yang dipimpin oleh Khulafah Bukhari, hampir 2 juta umat Islam yang disembelih. Pembelian sejarah bagaimana tentera Salibiyah dimasuk ke Baitul Maqdis. Tentera yang dipimpin oleh Godfrey dengan Ohimon dan Potway membunuh dalam tempoh 4 hari hampir 60,000 umat Islam. Sehingga kan apa yang disebutkan oleh sejarawan yang bernama Gustav Dimon daripada Eropah. Dalam tempoh hari tentera Salibiyah di Baitul Maqdis di Palestin menangis terisak-isak kegembiraan, keseronokan. Dan mereka mengatakan bahawa darah-darah yang mengalir itu seperti anggur-anggur yang sedang diperah, dibuat minuman keras. Mereka kegembiraan. Kalau kita lihat itu suasana yang dalam. Kita tengok dalam keadaan dunia dalam modern era. Bagaimana siri sejarah tamadun manusia. Saya tengok macam mana umat Islam di Bosnia dan Herzegovina dulu dan saja dirogol, dibunuh. Dirogol depan kaum keluarga, bukan dibunuh, dikeluarkan janji daripada kubur. Sama belajar dulu. Karena ini dia berbicara di Internet Islam Indonesia Islamabad. Yang benda Farouk, Dr. Farouk, Profesor lain. Dia kata dulu kami bangun timur, tapi ini ladaklah Allah kirimkan Serbia membunuh kami. Sebab kami umat Islam ni dulu, bangun timur, kami makan sandwich, kami bagi. Dan semuanya umat Islam dalam keadaan umat Islam sendiri dah balik kepada asas tadi, dia dah tak berpegang lagi dengan agama dia. Dari sudut politiknya dalam keadaan berpecah belah. Yang ketiga dari sudut cabaran tiga akhir zaman itu ialah ekonomi. Ekonomi. Waktu kita nak bincang macam mana nak berbanyakkan daging-daging, lembu tempatan, ayam, kambing. Saya nak bincang tadi dekat Putrajaya itu bincang tentang pertanian agriculture, tentang ternakan. Macam mana 40 tahun umat Islam boleh makan daging tak ada jaminan dia halal. Daging import. Ya, dekat rumah kita makan daging import. Kita pergi dalam rumah makan wajib makan kari, sedap. Nasi kalap. Berapa semua. Dalam keadaan berapa lama umat Islam tidak dapat membentuk ekonomi dia. Dia lemah dalam ekonomi. Nak menentukan halal tujuh halal atau haram makanan seperti itu. Supaya kita lihat dia memberi kesan kepada apa? Kepada pembesaran dan anak-anak yang kita beri. Yang keempat, dari sudut sosial, cabaran kita saya nak sebut saja sosial. Kita lihat pemandang pada hari ini. Dulu saya ada tolong Ustaz Hanafi kan? Hanafi Malik. Hanafi. Beruntung yang tak utuh. Ada
baru. Kalau datang tengok yang kaki itu berantai-rantai, yang tu baru sampai. Berais lagi. Kalau dulu kan saya ada, dia kena ganja mata dia merah macam ayam bodoh. Ayam kena tunggang. Tapi budaklah ni dia dapat dadah macam jadi agresif sebab dadah lah ni dadah sensitif. Dadah chemical ni dia boleh tampak kepala mak dia. Ini berlaku kat Malaysia. Boleh tampak kepala ayah sedang tidur. Minta dia RM2, ayah tak bagi. Ayah tak bagi. Meninggal ayah. Mak sedang solat tentang kepala mak dekat kereta umur 16 tahun. Saya bawa senario ini yang rempiknya, yang dadahnya, yang dedahnya, buah anaknya, kita lihat statistik perangkaan paling tinggi Melayu Islam, nama Muhammad, nama Qasim, nama Khalijah, nama Khalijah. Yang buah anak ni umur 16 tahun. Anak dah dua dah ada gugurkan. Siap dia kata, Ustaz, mana lagi? Mana mak angkat anak dia yang akan dia lahir? Dia tak nak tengok pun anak dia. Tak nak tengok pun anak. Dia gugurkan anak dalam bilik air. Macam dia nak sedih. Semuanya apa? Masalah sosial. Sebab tu dia terikat dari akidah. Dia melibatkan akidah dia kepada benda-benda yang lain. Barulah dia dengan ekonomi, dengan politik, baru dengan sosial dia. Daripada akidah dia. Sebab itu Rasulullah SAW bila dia bawa dia betulkan asas manusia itu kepada jalan Allah SWT. Yang terakhir yang kelima saya sebut ialah kelemahan kita dari sudut pendidikan. Benda ini kita nak ajar, nak bentuk manusia itu balik kepada pendidikan. Balik kepada pendidikan. Jadi hari ini hari Jumaat, ada satu surah nama surah Al-Jumaat, surah Jumaat. Saya nak ambil ayat kedua sebagai satu solution. Macam mana kita nak bawa hidup kita peribadi, warga, masyarakat dan negara dalam konteks mendidik pendidikan atau mendidik umum. Sebab itu bila mana turunnya ayat atas muka bumi, pertama sekali bercecah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya konsep Islam ini nak beritahu bahawa Islam ialah religion of knowledge. Islam ialah agama knowledge. Sebab Allah nak hidup kita ni jadi knowledgeable. Allah nak kita jadi manusia yang knowledgeable, yang berilmu. Sebab itu, kenapa dalam Islam tidak ada paksaan? Sebab kenapa orang bila mana dia murtad dibunuh? Isu dia sebab dia peluk Islam, tak ada siapa paksa dia. Sebab tu kalau orang nak peluk Islam, pertama kita tanya dia, ada orang paksa tak? Kalau tak ada orang paksa, barulah kita layan dia. La ikrah fi din. There is no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama. Kerana konsep agama Allah ini, agama ilmu. Allah nak kita terima agama ini dengan hujah. Dan Allah nak kita pertahankan agama ini dengan hujah. Dan Allah nak kita memperjuangkan agama ini kehidupan kita dengan hujah. Dan sebab itu konsep knowledge, konsep ilmu, konsep yang kita ini kena share. Dan sebab itu bila mana kita share, kita nak share dengan orang apa yang kita faham. Dan apa yang kita faham ini ialah sebab itu bila turunnya ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ini asas bahawa Islam adalah agama isu akidah, isu politik, isu sosial, isu ekonomi, dan isu pendidikan itu masuk kepada apa? Konsep itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab itu bila mana Allah sebut dalam surah Al-Jumaat ayat kedua ini penyelesaian hidup. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan Allah lah, dialah yang telah mengutuskan seorang rasul di semenanjung tanah Arab, Jaziratul Arabiyah. Tak lain tak bukan anak yatim yang stand alone, jiwanya kuat,
Sebelum lahir ayah meninggal, masa kecil mak meninggal, letak atuk meninggal, letak pak saudara meninggal. Hidup dalam keadaan hatinya cukup kuat, cukup kukuh untuk membawa Islam seorang-seorang di semenanjung tanah Arab. Sebab tu kalau kita pergi ke Taif hari ni, Taif, Allahu Akbar. Bila kita masuk ke Taif, air mata kita ni mengalir tak henti-henti. Bila Rasulullah pergi ke Habsyah tak jadi. Dalam keadaan proses nak hijrah, cari tempat syuaka politik, membawa Islam. Antara tempat yang Nabi letakkan sebagai yang mungkin diterima dakwah ini iaitu di Taif. Sebab mak Rasulullah ini keturunan Bani Saqif. Bani Saqif ni duduk di Taif. Tetapi apa yang dapat di Taif? Kita pergi ke Taif kalau naik bas lebih kurang sejam. Nabi berjalan dengan anak angkat dia, Zaid bin Harithah, pergi ke Taif jalan kaki. Dalam keadaan Nabi pergi itu ketuk pintu ke pintu, pintu ke pintu, orang tak terima Islam. Kalau orang Arab tak terima yang bawa Islam tu Jawa, mana Sabah ni? Orang Arab tak terima yang bawa Islam tu Banjar, mana Sabah? Orang Arab tak terima yang bawa Islam tu Melayu, mana Sabah? Orang Arab tak terima Arab, Quran bahasa Arab. Kalau tak jahat apa? Degil namanya. Apa yang Nabi dapat di Taif? Budak-budak, orang tua, semua pakak baling batu. Sehingga ada nama masjid tu, nama masjid apa? Masjid Siku. Kerana Nabi ketika dia baling itu, Nabi buat macam ini, tutup. Sehingga kan anak angkat dia, Zaid bin Harithah, menahan batu-batu yang sampai kepada Rasulullah. Namun sampai kepada Rasulullah. Banyaknya darah yang mengalir daripada kepala Rasulullah. Capal Nabi itu, bunyi dia ceplok, 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 ceplok. Penuh dengan darah-darah Nabi yang mengalir dari kepala Nabi yang mulia. Islam ketika itu tak ada seorang pun menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk berdakwah hampir sebulan. Tapi hari ini kalau kita pergi Taif, ya salam, 99.9% penduduk Taif orangnya beriman pada Allah. Dalam keadaan inilah nak sebutnya bahawa di zaman itulah Allah kirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah sebut 3 fungsi ataupun function Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, yaslu alaihim ayatihi. Tengok. Tujuan kita ni, maknanya saya terlibat dengan pendidikan, sahabat-sahabat terlibat, asatizah terlibat dengan pendidikan. Kan? Kita duduk pula dengan program Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Maknanya, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah tentang konsep hidup bertuhan. Tentang konsep hidup bertuhan. Kita nak beritahu kepada manusia bahawa kita ini ada Tuhan. Allah ciptakan kita ni untuk mengabdi diri kepadanya. Itu yang pertama. Dibersihkan manusia itu daripada syirik. Sebab tu syirik ini dia merosakkan seluruh ibadah kita. Faham deh? Sebab tu syirik ini dosa yang Allah tak ampun. Inna syirka zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang maha besar. Dan dalam surah An-Nisa Allah sebut innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan dia dengan sesuatu perkara yang lain. Dan syirik ini satu penyakit yang duduk dekat dalam. Sebab tu orang yang meninggal dalam erti kata tak ada syirik. Tengok hari ni hari Jumaat. Apa dia? Fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110 yang paling akhir. Syarat kita untuk kembali kepada Allah dua je. Amalnya soleh dan jangan sekutukan Allah dalam pengabdian, peribadatan kita. Dicuci, dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, wa yuzakkihim, tazkiyatun nafs. Bukan saja membersihkan diri daripada penyakit-penyakit yang besar tadi, membersihkan hati manusia daripada penyakit-penyakit yang kecil, yang halus. Macam sekarang ni sahabat-sahabat, kita kenapa sekarang ni? Kita ni diuji oleh Allah kan? Ada orang diuji oleh Allah, semakin diuji, dia semakin dekat. Ada orang semakin jauh. COVID-19 ni, Allah datangkan. Kalau tengok di Masjidil Haram, apa doa dia, Imam? Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik. Wahai Allah, sesungguhnya penyakit ini salah satu tentera daripada tentera-tenteramu. Maksudnya Allah sedang menyerang kita lah kan. Maknanya apa? Kita musuh Allah kan? Yang diserang oleh Allah ni musuh-musuh dia. Cuba kita tengok diri kita muhasabah. Kita buat maksiat ke? Sebab tu terkadang kita ni bila rapuhnya pergantungan kita kepada Allah, kita dalam keadaan apa? Payah untuk kita memposisikan diri kita. Antaranya hati kita lah. Sebab tu kalau Allah uji kita, manusia itu terbagi dua. Sama ada semakin dekat atau semakin jauh. Semakin syukur atau semakin kufur. Alhamdulillah Ustaz, sejak PKP ni, saya dah boleh baca Quran. Pagi-pagi dalam Facebook ada Ustaz Anas, ada Ustazah Aisyah. Dulu saya sebab tak PKP Ustaz, saya tak tengok pun kan, tak nak mengkaji Quran, tak nak belajar, sibuk kerja dah sana sini. Bila PKP ni ada peluang, ni nampak Allah bina dia. Saya boleh solat berjemaah dengan anak-anak Ustaz. Kan? Saya jadi imam, bukan imam tarawih Ustaz. Gigil juga ayah kan. Anak sekolah dekat Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Anak qari, ayah juara kari ayam. Bukan kaleng-kaleng tu nak jadi imam tarawih tu. Anak belakang hafal Quran, kita hapus Quran, cerah masa depan. Tapi dengan sebab berkat daripada PKP, kita boleh bina self confidence. Bukan saja kita membina keluarga tu. Anak kita dah boleh ke depan jadi imam, dah boleh tolak ke depan baca doa. Kita pun imam, doa, anak pun ketak-ketak. Kedua, ketak-ketak kurang. Ketiga, hilang ketak. Keempat, jadi pakar. Sebab inilah yang Allah beri. Tetapi yang jahat, hati semakin apa? Allah tak sayang aku. Kenapa uji aku? Dia semakin sombong. Sebab itu kita, bila kita senang, kita tak solat. Ketika susah, lagi tak solat. Sebab tu bila orang senang dia solat, susah dia boleh solat. Tapi orang ketika dia senang tak boleh, ketika susah lagi tak boleh. Sebab orang ketika susah, dia boleh konsisten, boleh istiqamah akibat daripada penghayatan, pengamalan dia ketika dia senang. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa dia? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang ketiga, nak mengajar tentang konsep dia, iaitu konsep hidup bersyariat. Konsep hidup bersyariat. Dan benda ni, ketiga-tiga ini hanya ada dalam pendidikan. Dan sebab tu bila kita sebut tentang pendidikan akhir zaman ini, kita kena pulun sebab apa? Sebab dalam bulan ini saja ulama yang meninggal. Faham tak? Ulama meninggal ni bukan macam meninggalnya penyanyi tau. Macam peninggalnya pelakon. Menangis. Baru Ustaz semalam dengan saya, Ustaz berlakon dah jadi arwah. Sekadar tu je lah. Orang Melayu kata patah tumbuh hilang berganti. Ulama dia patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Kita ganti tak sama. Sebab tanda-tanda kiamat, ulama mati. Tanda kecil. Allah dia tidak cabut ilmu dia dengan sekali gentar. Inna Allah la yaghbidul ilma minan nasi walakin yaghbidul ilma walakin yaghbidul ulama bi ilmihim.
Dan riwayat yang lain disebut juga dengan perkataan walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak ambil ilmu dia dengan sekali rentang. Tetapi cara Allah tarik ilmu dia, Allah matikan ulama. Dia ni pakar kiraan ulama. Syekh Ali Jabir meninggal. Pergi, dia 8 tahun hafal Quran dah. Teknik menghafal Quran, dia ajar subhanallah, luar biasa. Dia ni pandai apa? Dia pandai faraid. Dia meninggal, habis faraid. Dia pandai tauhid, habis tauhid. Ilmu kalam habis. Sebab tu bila ulama-ulama ini meninggal, siapakah yang perlu ada kesedaran? Kita lah. Sebab tu kerja mendirikan madrasah, membuat pusat pengajian juga. Sebab tu kempen saya masuk, kempen sejuta khalifah oleh Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini. Ini peluang-peluang terbaik umat Islam untuk sama-sama mengambil bahagian dalam membangunkan pusat pengajian, dalam memahamkan masyarakat agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Melalui proses pendidikan, pentarbiahan, kena ada pusat dan institusi pengajian dalam melahirkan khalifah, melahirkan para alim ulama. Kenapa? Sebab mereka ini yang akan menerangi alam ini agar kesinambungan umat Islam pada zaman-zaman di hujung daripada kiamat ini dalam keadaan terarah, dipandu oleh Al-Quran dan hadis Nabi, para alim ulama yang disebutkan sebagai teras oleh Rasulullah SAW. Sebab itu sahabat-sahabat, dalam isu kadang-kadang kita lihat, kita ni kadang-kadang kita tak ada ilmu tetapi kita ada duit. Kadang kita duit tak ada, ilmu tak ada, kita ada doa. Kita ada cara macam mana. Contoh kan, kalau kita ada berapa? 2 juta umat Islam dekat Gombak ni, Parlimen Gombak. Kalau seorang bagi RM1, satu hari 2 juta ringgit. Kenapa kita kalau pergi masjid kita, surau kita, masjid kita hidup segan, mati tak mau? Kalau pergi masjid kita, pergi toilet tengok. Orang sakit perut pergi toilet, pintu tu kunci pun tak ada. Kita sakit perut, buang air, satu tangan tolak pintu, orang tolak, 2 kali sakit. Dah jatuh ditimpa tangga, terempak pintu lagi. Kita tengok yang ke belakang, yang tak cantik, yang tak outstanding, ialah pondok-pondok, pusat pengajian agama Allah. Sedangkan Allah sebut ianya tijarah, satu perniagaan. Kita nampak bila sebut perniagaan yang ada nilai komersial, kita nampak ialah pusat-pusat hiburan. Kita nampak shopping kompleks, kita nampak gedung-gedung perniagaan. Allah sebut jihad dalam meninggikan agama ini satu tijarah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Subhanallah. Allah sebut usaha meninggikan setelah beriman pada Allah dan Rasulullah, berjuang pada jalan dia, meninggikan kalimah Allah, membina pusat-pusat pengajian, merupakan satu jihad, satu perniagaan. Allah yang akan beli kita. Sebab apa benda berlaku? Tidak ada kesedaran. Kenapa tidak ada kesedaran? Kenapa tidak ada kefahaman? Kenapa tak ada kefahaman? Tidak ada kerja-kerja yang kita sebut, iaitu menyampaikan agama Allah, al-iblagh, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ikutkan masa yang diberikan pada saya sampai 3.30 aja kan. InsyaAllah kalau ada 1-2 soalan boleh saya jawab. Dan kalau tak ada, kita ingat kita nak akhiri majlis kita pada petang ini insyaAllah. Sebagai mukadimah, sebelum itu saya nak sebutkan, saya nak ingatkan balik kempen sejuta khalifah ini ialah program yang cukup baik daripada Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, mengajak sahabat di luar sana berinfak wakaf dengan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Saya dah berbincang, saya berbual sekejap dengan Dr. Zahratun. Saya lihat dalam Facebook ada gambar kompleks kompleks Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang dalam usaha pembinaan, pencarian tapak dalam area Gombak mengumpulkan kos. Saya difahamkan dalam 3 ekar dicari. Saya faham kesusahan ini, saya faham. Kenapa saya faham? Saya pun antara mereka-mereka yang terlibat dengan pusat pengajian.
Saya membina dulu Mahat Tahfiz Al-Quran At-Tanwiriyah di Muar Johor. Dalam poket saya ada RM1,400 saja. Saya bina hampir 8 tahun. Betul-betul siap. 8 tahun. Dan sekarang saya mengusahakan sebuah tanah 9 ekar di Ulu Bernam. Saya nak buat pondok pengajian dewasa, kitab turas dan Mahat Tahfiz. Kita buat, lepas tu ada burung-burung sikit, ada ikan-ikan, ada pokok-pokok, learning in the garden. Kan? Jadi apa yang saya lihat, projek ini merupakan projek yang perlukan kepada sumbangan bersama. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat di luar sana yang memang kita mempercayai dan kita faham bahawa Mahat Tahfiz Fatimah Az-Zahra sudah establish lama di antara pusat pengajian yang terkenal di Gombak ini dalam usaha untuk melebarkan lagi agar dapat memberikan persembahan yang lebih bermutu, berkualiti kepada masyarakat, perlukan pada prasarana yang baik, yang menarik, yang selesa, agar pengajian dan pembelajaran itu berlaku dengan lebih efektif. Jadi saya menyerulah sekali lagi sahabat-sahabat di luar sana boleh menyampaikan sumbangan kepada Mahat Tahfiz Fatimah Az-Zahra Seri Gombak. Jadi saya rasa cukup sekarang itu. Kalau tak ada soalan, kita tutup dengan doa je lah. Ada? Tak ada Kalimah selalu macam tu kan. Lepas tu pun sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan doa, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Siapa dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa ke orang ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang 4 keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa suami kami ya Allah. Suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami dijab kabulkan. Ampunkan dosa ya Allah isteri kami. Isteri yang banyak bersabar dengan kami. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Terkadang anak-anak kami jauh daripada peringatan-peringatanmu. Lembutkan hati mereka agar dapat rujuk balik kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjukmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami, murid-murid kami, anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh membisik ke telinga kami, kalimatut tayyibah, la ilaha illallah, ketika kami sedang sakratul maut, ketika kami sedang nazak. Wahai Allah, kami tidak takut akan ancaman wabak COVID-19-mu ya Allah. Yang kami lebih takut, yang kami lebih geram ya Allah, sekiranya Engkau tak ampunkan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah, ketika mana Engkau ambil nyawa kami, ke mana kami nak pergi ya Allah, dengan dosa kami yang menggunung tinggi, yang membukit tinggi, yang melaut ya Allah, ke mana kami nak pergi kalau bukan Engkau ampunkan dosa kami dengan usaha kami yang sedikit ini ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.